Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 2 akan membentangkan sebuah tajuk iaitu perkembangan tasawuf Islam. Nama saya Nurul Atira binti Zaura, nombor menteri I19103513, akan membentangkan sejarah perkembangan tasawuf Islam secara ringkas dan perkembangan tasawuf Islam pada peringkat pertama dan kedua hijrah. Okey, secara ringkasnya, sejarah perkembangan tasawuf Islam ni mula dikenali pada abad yang kedua hijrah. Namun, pada hakikatnya, tasawuf Islam itu sudah wujud pada zaman Rasulullah SAW. Di mana buktinya boleh dilihat pada diri Rasulullah SAW sendiri dari aspek perilaku dan peristiwa dalam hidup baginda. Dan dari sudut ibadahnya kepada Allah dan kehidupan baginda sebelum diutus menjadi seorang rasul. Seterusnya, pada peringkat pertama dan kedua hijrah dikatakan zaman kehuzudan, di mana pada peringkat ini tasawuf ni masih belum kedengaran. Namun golongan pada peringkat ini dikatakan sebagai ahli ibadah dan zuhud, di mana pada peringkat ini mula muncullah tokoh-tokoh kesufian di mana mereka menggunakan cara dan metod yang diguna pakai oleh ahli-ahli sufi. Pada peringkat ini dikatakan perkataan zuhud dan perkataan hubullah, iaitu mencintai Allah, sangatlah ditekankan bagi menimbulkan perasaan takut sebagai satu landasan untuk mentarbiah jiwa manusia itu sendiri. Perasaan takut di sini membawa erti perasaan takut untuk melakukan kemudaratan serta takut akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, pada awal perkembangan tasawuf Islam pada peringkat pertama dan kedua hijrah ini juga dikenali sebagai satu fasa pembentukan, di mana aktiviti dakwah bukanlah satu misi dan visi yang harus dilaksanakan oleh ahli sufi. Manakala pada peringkat ini mereka lebih memfokuskan kepada kehuzudan untuk menjalankan amal ibadah bagi menambahkan ketakwaan dan warak mereka. Sehingga amalan ini telah menjadi contoh bagi orang Islam generasi-generasi terdahulu sebagai ikutan utama kerana mereka telah mencontohi Rasulullah SAW sendiri. Hal ini kerana Rasulullah SAW sendiri mempunyai sifat-sifat kehuzudan yang cukup tinggi. Sebagai contoh, ketika baginda berada di Gua Hira untuk mendapat petunjuk daripada Allah dan bagi mengasingkan diri daripada golongan Quraisy, di mana pada ketika itu mereka telah menyimpang dan merosakkan kehidupan mereka daripada ajaran Tuhan yang sebenarnya. Sehingga pada peringkat ini baginda telah mendapat petunjuk daripada malaikat Jibril untuk mengajak manusia agar menyempurnakan kehidupan mereka dengan kepribadian dan akhlak yang mulia bagi mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selain itu, setelah baginda diutuskan menjadi seorang rasul, juga memperlihatkan baginda masih mengamalkan kehidupan secara bersederhanaan, di mana baginda banyak menghabiskan waktunya untuk berkhidmat dan berbakti dalam menyampaikan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Kemudian disusuli oleh golongan sahabat, di mana mereka juga telah mencontohi apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Sebagai contoh, pada era zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, semua kehidupan mereka ini dilalui dengan penuh kesederhanaan. Tumpuan mereka hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbakti kepada masyarakat. Sebagai contoh yang lain, sahabat Abu Bakar sendiri
merupakan seorang saudagar yang sangat terkaya di Mekah, telah mengorbankan harta bendanya sendiri demi mengikuti dakwah baginda dalam menyampaikan ajaran Islam. Terusnya, pada peringkat kedua hijrah dikatakan cara kehidupan rohania ini mula berkembang. Namun begitu, cara ibadah yang dilakukan oleh ahli sufi masih tidak diperluaskan kerana mereka masih mengamalkan cara ibadah secara bersendirian. Namun, mereka juga mempunyai matlamat yang sama bagi menyuci jiwa daripada kehidupan keduniaan. Selari dengan peredaran zaman, muncullah beberapa kumpulan bagi melakukan ibadah secara berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Ahmad Zaini, nombor metrik I19103567. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang perkembangan tasawuf pada abad ketiga dan 4 Hijriyah. Apa yang saya dapat cari pada abad ketiga Hijriyah adalah berakhirnya zaman gerakan zuhud dan digantikan dengan zaman gerakan yang baru, iaitu gerakan tasawuf. Ahli zuhud pada abad ketiga ini tidak dikenali sebagai zahid, tetapi dikenali sebagai sufiyah. Golongan sufiyah pada abad ini mula membicarakan tentang akhlak, jiwa, tingkah laku dan jalan yang perlu dilalui oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Abad ini juga dikenali sebagai fasa perkembangan ilmu tasawuf kerana bidang ilmu ini semakin berkembang luas dalam kehidupan manusia dan dikenali oleh ramai orang. Lembaga pendidikan yang khusus juga telah ditubuhkan untuk mengajarkan ilmu tasawuf kepada orang ramai. Ia dikenali sebagai tarikat. Tarikat mengajarkan kepada orang awam atau orang-orang yang ingin mendalami ilmu tasawuf tentang cara hidup yang dilalui oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya akan menjelaskan serba sedikit tentang apa itu tarikat. Tarikat berasal daripada perkataan Arab iaitu tariqah yang membawa maksud kepada jalan. Jalan ini membawa maksud kepada perjalanan para sufi untuk menuju kepada Allah dan perjalanan hati mereka untuk mendapat ma'rifatullah dan mardatillah. Ma'rifatullah berasal daripada perkataan ma'rifah dan Allah. Ma'rifah membawa maksud kepada mengenal. Para sufi hendak mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesaran Allah supaya berasa dirinya dekat dengan Allah. Mardatillah pula membawa maksud untuk mencari keredaan Allah. Para sufi nak hidup mereka diberkati oleh Allah. Sebab itu, perjalanan menuju kepada ma'rifatullah dan mardatillah amat penting bagi para sufi. Himmah membawa maksud hati yang meronta-ronta atau keinginan. Keinginan para sufi untuk menghadap Allah dengan sedekat-dekatnya. Seterusnya, kita pergi kepada hubung kait tasawuf dan tarikat. Tasawuf dan tarikat mempunyai hubung kait yang sangat rapat. Tasawuf adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan segala sifat mazmumah dan menghiaskan diri dengan sifat mahmudah. Usaha ini perlu bimbingan daripada guru-guru atau syekh. Jadi, apa yang dapat kita lihat di sini, tasawuf membawa kepada hakikat sebenar tarikat. Oleh itu, matlamat para sufi untuk mencapai ma'rifatullah dan mardatillah akan benar-benar terhasil apabila konsep tasawuf dan tarikat disatukan. Penulisan bidang tasawuf mula muncul pada abad ini. Antara penulisan bidang tasawuf yang terawal adalah
karangan-karangan hasil karya daripada Al-Muhasibi, Al-Junaid dan Al-Hakim Al-Tirmizi. Mereka juga merupakan tokoh-tokoh bidang tasawuf yang wujud pada abad ini. Pada abad keempat, ilmu tasawuf dibincangkan dengan lebih dalam dan terperinci oleh para sufi. Banyak tarikat telah ditubuhkan oleh para sufi untuk mengajarkan ilmu tasawuf kepada masyarakat. Dan pada penghujung abad keempat dikatakan timbul tarikat yang bercanggah dengan syariat Islam. Tarikat-tarikat ini mendapat pengecaman dan serangan daripada para ulama kerana tidak mengajarkan benda yang berlandaskan syariat kepada orang ramai. Dikuatiri, benda yang diajarkan salah ini mampu menyesatkan lebih ramai umat Islam pada abad ini. Kesimpulan keseluruhan bab 3 dan 4 adalah bidang ilmu tasawuf semakin berkembang pesat dalam kalangan masyarakat. Tokoh-tokoh bidang tasawuf juga semakin ramai dari abad ke abad. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Umahani binti Musa Farisa, nama menteri I1830328. Hari ini saya akan membentangkan tentang perkembangan tasawuf abad yang ke-5. Bagi Imam Al-Ghazali, munculnya bagi menentangkan jenis tasawuf ni yang dianggap tidak sesuai bagi Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana dalam sebuah usaha untuk mengamalikan tasawuf ni sebagai jalan hidup zuhud, pendidikan jiwa, pembentukan yang moral. Selain itu, pemikiran ni diperkenalkan oleh Al-Ghazali dalam bidang tasawuf dan makrifat yang sangat mendalam sebelum pernah dia buat, maksudnya dia belum pernah buat lagi sebelum ni. Dan mereka juga mengajukan pelbagai aliran falsafah, pemikiran Mu'tazilah dan kepercayaan batiniyah bagi dasar yang kukuh untuk tasawuf yang sesuai dengan pemikiran teoris Al-Sunnah wal Jamaah. Bagi Al-Ghazali ni juga, ia menegaskan bahawa mukjiz adalah ni tasawuf sunni sejak penyebaran dunia Islam lagi. Munculnya tokoh-tokoh terkemuka bagi membentuk tarikat-tarikat untuk mendidik para murid ni, seperti Syekh Ahmad Rifa dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka ni sangat terpengaruh dengan tasawuf Al-Ghazali. Di samping itu, antara yang paling menonjol adalah Syekh Abu Hasan Al-Shazili dan muridnya Abu Abbas Al-Mursi serta Ibn Atiyah Sakardari. Tasawuf ni pula sudah kembang, maksudnya tasawuf ni mereka kembangkan sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Syazwani binti Farizal, nombor metrik I191037707. InsyaAllah akan menyambung perkembangan ilmu tasawuf pada abad ke-6, 7 dan 8 Hijrah. Pada abad ke-6, akibat pengaruh kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar, pengaruh tasawuf sunni ni meluas ke seluruh pelosok dunia. Lepas tu pada abad ke-6 ni juga berlaku kemalu antara ulama syariat dan ulama tasawuf. Sebab pada abad ke-6 tu masih lagi diwujudkan pemikiran-pemikiran seperti Al-Hulul, Widatul Wujud dan Widatul Adyan oleh kebanyakan ulama tasawuf. Pemikiran Al-Hulul ni saya ceritakan secara ringkas lah. Al-Hulul ni dari segi bahasa bermaksud menempati. Dalam istilah tasawuf pula, Al-Hulul ni ajaran yang menyatakan bahawa Tuhan memilih tubuh manusia-manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaannya dihilangkan.
Lepas tu doktrin Al-Hulul ni adalah salah satu jenis dalam aliran tasawuf falsafi dan merupakan perkembangan yang lebih lanjut daripada fahaman Ittihad tu. Lepas tu fahaman Al-Hulul ni pertama ditampilkan oleh Husain Ibnu Mansur Al-Hallaj. Ajaran Al-Hallaj adalah imbauan kepada perbaikan moral dan kepada pengalaman persatuan dengan yang dicintai, iaitu Tuhan lah. Lepas tu ungkapan yang sangat terkenal dalam Al-Hulul ni, Ana al-Haq, yang bermaksud aku adalah kebenaran, atau kemudian yang sering diterjemahkan menjadi aku adalah Tuhan. Lepas tu kita masuk kepada Widatul Wujud pula. Widatul Wujud ni salah satu doktrin yang muncul setelah muncul jauh lah, maksudnya macam Rasulullah wafat, lepas tu dah jauh, lepas tu baru muncul doktrin ni. Doktrin ni dipelopori oleh Ibnu Arabi yang lebih kepada pantheism kerana mengatakan makhluk adalah Allah dan Allah adalah makhluk. Sedangkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura yang ayat 11 yang bermaksud tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya. Mana mungkin Allah ni orang kata apa, menyerupai makhluk, maksudnya boleh disamakan dengan makhluk, sedangkan makhluk ni penuh dengan kekurangan dan sebagainya. Widatul Wujud tu sendiri, perkataan Widatul Wujud tu membawa maksud bersatunya Tuhan dengan manusia yang telah mencapai hakiki atau dipercaya telah suci. Widatul Wujud ni dia punya kepercayaan tu ada ditulis dalam syair oleh Ibnu Arabi. Syair tu dia tulis dalam dia nukil dalam buku dia lah. Lepas tu kita masuk ke Widatul Adiyan. Widatul Adiyan ni bermaksud kesatuan agama. Widatul Adiyan tu maksud dia tu sendiri membawa maksud kesatuan agama lah, sebab tu dia dinamakan Widatul Adiyan. Lepas tu Widatul Adiyan ni mengajarkan bahawa pada hakikatnya semua agama bertujuan sama dan mengabdikan Tuhan yang sama. Masuk ke sini dia nak kata agama Hindu, Buddha, Kristian, Islam semua sama, walaupun nama berbeza tapi macam Tuhan yang sama. Dia just macam mana, mungkin dia nak kata kita menggunakan jalan yang berbeza tapi tujuan yang sama, macam tu lah lebih kurang kan. Lepas tu perbezaan yang ada pada setiap agama ni hanyalah pada aspek lahiriah, yakni penampilan-penampilan dan tata cara dalam melakukan ibadat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Seterusnya kita masuk kepada abad ke-7. Abad ke-7 ni semangat masyarakat untuk mempelajari ilmu tasawuf menurun sebab yang pertama serangan syariat, ulama syariat terhadap ahli tasawuf dan serangan golongan Syiah yang menekuni ilmu kalam dan fiqh. Lepas tu yang kedua, terdapat pihak berkuasa yang cuba menghapuskan ajaran tasawuf tu di dalam dunia Islam kerana ilmu tasawuf ni dianggap macam satu kegiatan yang menjadi sumber ataupun punca perpecahan umat Islam. Sebab tu mereka kalau boleh macam nak lenyapkan ilmu tasawuf ni. Seterusnya ahli tasawuf yang berpengaruh pada abad ke-7 tu ialah Umar Abdul Farid, seterusnya Ibnu Sabi'in dan Jalaluddin Ar-Rumi. Seterusnya kita masuk pada abad ke-8. Pada abad ke-8 ni boleh dikatakan tiada perkembangan ataupun pemikiran baru dalam ilmu tasawuf, sebab pada abad ke-7 pun dia dah macam menurun. Abad ke-8 ni pun macam tak ada, still lagi tak ada perkembangan. Walaupun pada abad ke-8 ni sebenarnya banyak pengarang daripada kaum sufi yang mengemukakan pemikiran tentang ilmu tasawuf ni, tapi still lagi kurang mendapat perhatian sepenuhnya daripada umat Islam tu sendiri. Nasib ajaran ilmu tasawuf pada abad ke-8 ni dia lebih kurang macam abad ke-7 juga, sebab macam tak ada perubahan, dia menurun, macam
sepi macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya perkembangan ilmu tasawuf pada abad ke-9 dan 10 Hijriah sehingga sekarang. Pada abad ke-9 ini, ajaran ilmu tasawuf betul-betul sunyi di dalam dunia Islam. Bermaksud keadaan lebih teruk berbanding abad ke-6, 7 dan 8 disebabkan beberapa faktor, iaitu hilangnya kepercayaan masyarakat Islam terhadap ajaran ilmu tasawuf serta adanya penjajah bangsa Eropah beragama Nasrani yang menguasai seluruh negara Islam. Pada ketika itu, tokoh sufi tidak hanya berdiam diri. Para tokoh sufi berusaha keras membawa kembali masyarakat kepada pemahaman tasawuf sunni yang tidak keluar dari syariat Islam, baik dari segi perbuatan dan percakapan. Membersihkan dan memperbaiki akidah dan pemahaman masyarakat yang dimunculkan dari tasawuf falsafi dan tasawuf salafi, kerana ucapan lepas dari tokoh-tokoh sufi terdahulunya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap ilmu tasawuf. Terdapat ahli tasawuf yang memunculkan ajarannya dengan mengarang kitab dan mendirikan tarikat. Antara tokohnya Syekh Ibnu Taimiyah, anak muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan terdapat lagi tokoh-tokoh yang memperjuangkan ajaran ilmu tasawuf. Kesimpulan dari topik yang telah diperbahaskan, ilmu tasawuf amat penting bagi diamalkan pada masyarakat Islam akhir zaman ini. Segala perhambaan kepada nafsu dan hati yang keji telah banyak dilakukan oleh manusia yang jauh dari mengingati Allah. Tasawuf ini mendidik hati agar sentiasa mengamalkan sikap ihsan untuk mencapai darjat dan maqam yang tertinggi. Ia juga perlu seiring dengan harmoni dengan syariat. Jika seseorang yang hanya memegang kepada syariat dan tidak mengamalkan tasawuf, maka jelas perbezaan tingkah laku dan sifat hati akan menuju ke arah sifat yang mazmumah. Segala bentuk penyelewengan yang berlaku di dalam kumpulan tarikat adalah berpunca dari kelemahan iman dengan ilmu serta pengamalan dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai insan biasa, sebelum seseorang itu menceburi diri di dalam tasawuf dan tarikat, perlulah mendalami dan mengkaji beberapa faktor, terutama sekali di dalam memilih guru tasawuf agar akidah tidak terpesong. Akhir sekali, ilmu tasawuf ini masih lagi dapat diamalkan di negara Malaysia. Ini kerana pihak pemerintah negara, khususnya di setiap jabatan agama negeri, telah mengambil pelbagai langkah dan peraturan bagi memantau dan mengawasi setiap perjalanan amalan tasawuf, di samping ia dapat menjaga kesucian dan keharmonian, seterusnya menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan atau kesilapan. Assalamualaikum.